Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Rahami Fatihah binti Muhammad Zulkifli dari DN 101 bernama KPJ 231510945 daripada Seksyen 12. Hari ini kumpulan kami akan memperkenalkan kepada sidang penonton sekalian berkaitan dengan topik sistem saraf. Kami diminta untuk menghasilkan beberapa buah model untuk diperkenalkan. Justru itu, kami milih untuk memamerkan 4 buah model pilihan yang berkaitan dengan subtopik. Antaranya ialah neuron, half brain, full brain dan spinal cord. Tanpa melengahkan masa, mari kita sama-sama meneruskan kepada acara yang seterusnya. Baiklah, saya Nur Syafiqah Syazwani daripada Seksyen 12 bernombor KBJ 2315-10950 akan menerangkan tentang bahan dan peralatan yang kami gunakan untuk menyiapkan spinal cord dan brain. Di sini terdapat brain, antara bahan yang kami guna untuk siapkan model otak ialah plastisin dan gabus, manakala neuron dan half brain juga kami hanya menggunakan plastisin, kemudian mengukir corak-corak menggunakan peralatan mengukir. Manakala untuk spinal cord pula kami menggunakan tanah liat yang seberat 3 kg dan dawai berukuran 3 meter yang telah kami jalinkan untuk memudahkan tanah liat melekat pada dawai dan membentuk lengkuk yang sempurna walaupun terdapat sedikit rekahan pada permukaannya. Itu sahaja. Okey, baiklah. Saya Nurul Jazman Betty Zamri, bernama nombor KBJ 231510946. Sekarang saya akan menerangkan tentang kegunaan-kegunaan model ini. Okey. Kegunaan model ini adalah bertujuan untuk menunjukkan tentang bahagian-bahagian di dalam tubuh badan manusia. Seperti mana ia dapat digunakan dalam menerangkan bahagian-bahagian spinal cord dan otak. Model spinal cord ini dapat mengetahui tentang susunan-susunan tulang yang membentuk tulang belakang. Di sini kita akan dapat mengetahui bilangan ruas-ruas belakang yang membentuk tulang belakang. Selain itu terdapat juga model otak yang dapat menunjukkan bahagian-bahagian otak yang terbahagi kepada 4 bahagian. Dengan ini, kita akan dapat mengetahui lebih mudah dan teliti tentang sistem saraf manusia. Dengan adanya model ini, kita akan dapat memudahkan untuk mempelajari sistem saraf manusia. Sekarang, saya akan menerangkan pula tentang model neuron yang telah saya siapkan. Apabila neuron ni, kita tahu bahawa ia adalah komponen yang amat penting dalam sel saraf, iaitu neuron ini dia dikenali sebagai sel saraf utama yang berfungsi untuk menghantar impuls elektrik dalam bentuk impuls yang dia tidak boleh membahagi dan mampu menghasilkan tenaga dia sendirilah. Seterusnya, neuron ini juga mempunyai ciri-ciri, iaitu kebolehan untuk memulakan impuls saraf dan kesan segala perubahan, iaitu daripada rangsangan reseptor. Dan dia juga mempunyai kebolehan untuk memindahkan impuls yang merupakan perubahan cas kimia untuk menghasilkan kesan elektrik. Itu saja untuk model neuron. Okey, nama saya Nira Fazatul Laili binti Saifuddin daripada Seksyen 12 bernombor KPJ 231510949 akan menceritakan tentang fungsi otak. Okey. Otak merupakan anggota badan yang paling penting pada manusia. Otak berfungsi untuk mengawal minda dan badan. Cara otak berfungsi adalah dengan mengeluarkan isyarat. Isyarat-isyarat ini akan bergerak ke pelbagai bahagian di dalam badan, membuat pergerakan untuk melakukan sesuatu dan perangai kita sebagai manusia. Okey. Seterusnya, frontal lobe ini yang berwarna merah adalah bahagian yang paling besar dalam otak.
berperanan penting dalam mengendali tubuh, menilai, merancang sesuatu serta mengatur emosi. Seterusnya, ini adalah parietal lobe. Berperanan penting mentafsir mesej dari bahagian otak yang lain. Selain itu, mentafsir sentuhan, gerakan tubuh, perbezaan suhu dan sensari nyeri. Yang ketiga, cedera atau kerosakan pada lobus parietal dapat menyebabkan seseorang kehilangan sensasi. Seterusnya adalah occipital lobe. Occipital lobe pula terletak di bahagian otak belakang. Okey. Bahagian ini berguna untuk membantu mengenali objek lewat indera penglihatan dan memahami erti kata-kata tertulis. Kerosakan lobus ini dapat menyebabkan masalah berupa kesulitan mengenali objek, ketidakmampuan untuk identifikasi warna halusinasi, kesulitan dalam memahami kata-kata. Saja. Hai, bertemu lagi bersama saya Nur Hamid Fatihah. Sekarang saya akan menerangkan tentang model spinal cord yang telah kami buat ini. Untuk model spinal cord, kami telah menyiapkanlah beberapa lengkuk-lengkuk yang sepadan dengan nama-nama, iaitu pada lengkuk pertama sehingga lengkuk ke-8 ia adalah cervical vertebra, iaitu C1 hingga C8. Dan kita telah menyiapkan juga bahagian-bahagian bagi thoracic vertebra, iaitu pada lengkuk yang ke 9 sehingga yang bawah ini, iaitu daripada 1 hingga 12 lah, bagi yang ke sini hingga di sini. Lengkuk-lengkuk ini adalah menerangkan tentang bagaimana thoracic vertebra berada dalam tulang belakang kita. Seterusnya, bagi lumbar pula ialah pada di bawah lengkuk thoracic vertebra, iaitu daripada sini sehingga sini, iaitu L1 hingga L5, lumbar vertebra. Ini lumbar vertebra. Dan ini adalah model bagi sakral, which is daripada dia ada 4 bahagian, iaitu bahagian ini. Ini adalah sacral vertebra. Baiklah, nama saya Nur Fitri Binti Kamarudin dari Seksyen 12. Bernombor KBJ 231510933 akan menerangkan fungsi otak. Cerebellum ini atau dikenali sebagai otak kecil terletak di bahagian belakang kepala, tempatnya di bawah cerebellum atau otak besar. Fungsinya mengendali pergerakan, menjaga postur badan dan keseimbangan serta menerima sekaligus gerakan baru. Ini pula ialah brainstem atau dikenali sebagai batang otak, menghantar isyarat dari otak ke seluruh badan. Brainstem ini mengawal banyak fungsi badan seperti bernafas dan mengekalkan kadar denyutan jantung. Ini pula ialah hipofisis yang memproduksi berbagai hormon penting untuk mengatur banyak fungsi tubuh seperti pertumbuhan, tekanan darah, pengurusan tenaga dan respon tubuh terhadap stres atau trauma. Ini pula ialah hypothalamus, iaitu bahagian otak yang mengeluarkan hormon untuk mengenali fungsi organ dan sel tubuh. Fungsi utama dia ialah homeostatik, memastikan dan mempertahankan semua sistem tubuh tetap berjalan stabil. Ini pula ialah pons, sebahagian daripada brainstem, di mana fungsi dia menghubungkan otak dengan saraf tunjang. Ia mengendali proses dan pekerjaan tidak sedarkan diri seperti kitaran, tidur, bangun dan pernafasan. Medulla oblongata, fungsinya menghubungkan kedudukan otak yang lebih tinggi ke saraf tunjang dan bertanggungjawab untuk beberapa fungsi sistem autonomi termasuk kawalan ventilasi melalui isyarat dari badan karotid dan aorta. Ini pula hipofisis atau kelenjar pituitary, adalah tonjolan dari bahagian bawah hypothalamus. Fungsi utamanya ialah memproduksi dan melepaskan beberapa jenis hormon yang membantu menjalankan fungsi penting dalam tubuh manusia.
Dari apa yang dibentangkan oleh rakan-rakan saya tadi, secara ringkasnya ia memiliki sedikit sebanyak maklumat secara mendalam tentang brain dan spinal cord kepada masyarakat umum supaya dapat mengenali bahagian-bahagian brain dan spinal cord apabila melihat model yang kami siapkan dan dapat mengetahui lebih mendalam seperti fungsi dan nama pada setiap bahagian dan lain-lain. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Bye! Nur Yazima. Itu sahaja daripada kumpulan. Mula.